seksa jugalah nak masukkan mayat tu, sebab satu position yang tak normal kan, tak biasa. So bila dia nak masukkan mayat tu, dia kena bagi tutup bagi rapat. So bila tutup bagi rapat, kau akan automatic memaksa something untuk menjadi satu bentuk kan. Dia macam kayu kau nak bagi lentur lah. Faham? Kan? So mayat tu bila dia tekan, dia akan tekan supaya kepala dia tak keluar dari mulut tempayan tu. So dia akan tolak sampai kau akan dengar bunyi. Sebab memang bila kalau kau pergi tempat tu, kau akan automatic fikir, ni mesti ada cerita seram. So sepanjang 3 hari kita orang kat situ, 4 hari kita orang kat situ, kita macam tanya, ada cerita seram ke? Tapi cikgu tu macam tolak cara baik lah, dia tak nak cerita. Macam then last day tu baru dia cerita. So dia cerita pun secara sikit-sikit lah, macam kampung ni macam mana dulu, betul lah adat kaum sini. So bagi aku fascinating lah, best lah, sebab aku nak tahu satu culture yang kau tak selalu jumpa. So dia cerita dia actually seram, macam sebab dia cakap kalau orang meninggal yang dekat kampung tu dulu, diorang akan letak satu dalam tempayan. So bila kau cakap mayat dalam tempayan ni, automatik kau akan nampak macam yang apa macam cakap, the position tu macam yang kena sepit tu lah. Yang dia macam mencangkum peluk lutut lah. Macam tu lah. Right. So dia cakap kira macam seksa jugalah nak masukkan mayat tu, sebab satu position yang tak normal kan, tak biasa. So bila dia nak masukkan mayat tu, dia kena bagi tutup bagi rapat. So bila tutup bagi rapat, kau akan automatic memaksa something untuk menjadi satu bentuk kan. Dia macam kayu kau nak bagi lentur lah. Faham? Kan? So mayat tu bila dia tekan, dia akan tekan supaya kepala dia tak keluar dari mulut tempayan tu. So dia akan tolak sampai kau akan dengar bunyi. Kesian mayat seksa tu. Right, faham. So dipaksa kan. Kan. And then masa dia tutup, diikat dah tutup semua kan. Then dekat sekolah tu dia ada satu post guard tau. Post guard ni betul-betul dekat pintu nak masuk sekolah tu. Dari sungai naik bukit sikit. So ada masuk tu, yang post guard tu sebelah kanan, sebelah kiri ni. So kat situ post guard tu, cakap tempat post guard tu dulu adalah dia ada satu menara. Okay. Macam dia macam kalau kau main COC kan, Clash of Clans tu, yang menara pemanah perempuan tu, macam tu menara tu. Menara yang memang orang boleh naik orang boleh naik, dan orang akan letak untuk something lah. Okay. So menara tu, tempayan mayat tadi tu, dia akan letak atas menara tu. So bila tujuan ni cikgu tu cakap lah. So cakap tujuan kenapa mayat tu letak atas menara, sebab bila orang kampung lain lalu, orang akan tahu tempat tu orang meninggal. Then cakap, so kau bayangkanlah mayat tu dah kena letak atas menara tu, berhujan, berpanas, bermalam kan. Dan mayat ni kalau macam dari segi saiz dia akan macam mereput cair kan, macam jadi mereput kan. So air dalam tempat tu akan keluar, air mayat tu. Asid kan, macam cair tu mereput tu, dia akan keluar menipis dekat bawah menara tu. And then jika sebab itulah korang ada banyak cerita cakap dekat post guard ni tempat tu, korang selalu nampak macam ada orang. Post guard tu pakai masih pakai ke tak pakai lagi dah post guard tu? Masih pakai. Alright.
Okay. Masih pakai. Sampai sekarang masih pakai. So macam time aku dengar tu macam, memang aku pun memang seram lah. Aku padahal post guard tempat kita orang lepak tu sebelah dengan post guard ni. Kiranya kau memang dapat tengok lah. Kau dapat tengok lah menara tu apa semua lah. Tak, menara tu dah tak ada lah. Tu zaman dulu punya. Okay. Tapi tempat menara tu sekarang dah jadi post guard sekolah ni. Okay, alright. So dia jadi, bila dia nampak orang kat dalam post guard tu, dia membentuk sebagai apa? Adakah orang biasa ataupun dalam bayangan yang menyeramkan? Banyak jenis lah. Ada yang cakap macam hari tu aku team shooting tu macam ada orang nampak, tapi nampak sebagai orang biasa je lah. Tak ada yang macam tak ada yang macam jadi macam benda-benda lain. Alright. Dia just macam kita nampak ada orang tapi macam tak tahu siapa. And then itu yang cerita satu lah. Tu pasal bayang. And then cikgu tu cerita pasal sungai yang dekat kampung tu. Sungai tu ibarat itulah laluan utama tau. Okay. Laluan utama untuk menghubungkan ke seluruh kampung. Dia dah banyak kampung. Ni kampung kita orang shooting ni baru satu kampung. Selepas kalau kita orang teruskan perjalanan hari tu, kau akan jumpa beberapa kampung lagi, dan juga kita orang dah lalu beberapa kampung. Right. So kau bayangkan memang ada banyak kampung lah. Dan ada satu kampung yang besar sikit yang ada kedai-kedai dia. Tu kampung satu lagi. So dia cakap dekat yang sungai yang besar aku cakap tadi tu, dia yelah memang ada benda-benda mistik kan, cerita-cerita macam benda orang cakap macam haiwan penjaga dan tu kan. Dan sungai tu pun, sungai yang kita orang lalu tu, dia di Tagal. Nah, maksudnya di Tagal ni, kalau untuk orang, dia hampir sama tak salah aku. So dia dorang sebut Tagal. Sungai ini di Tagal. Dia ada signboard tau, dia tulis di Tagal. Sebab apa di Tagal ni means engkau tak boleh memancing kat situ. Memang khas. Engkau tak boleh memancing, engkau tak boleh memancing. Tagal tu maksudnya memang khas dilarang memancing kat situ lah. Tak boleh. Dia tak semua sungai tu lah. Dia macam ada satu tempat. Dia kalau kau lalu, kau pergi kampung tu, kan, kau lalu jalan sungai, dia gantung kat atas. Dia gantung kat atas tu, dia ada signboard tulis sungai ini di Tagal. Alright, faham. So kau tahu lah, lepas kawasan tu kau tak boleh mancing. Mancing mukat aku tak boleh. Sebab dia tak tahulah, aku tak sure sebab apa macam motif kenapa di Tagal. Mungkin ada kait dengan diorang punya nenek moyang kot, contoh ya, kepercayaan yang bangsa diorang lah. So ada satu cerita ni, yang cikgu ni cerita juga, ada sekali tu time tu ada satu orang Indon. Kenapa ada satu orang Indon? Sebab kampung tu, daerah ni, dia dah dekat dengan Kalimantan tau. Kau lagi berapa jam kau dah sampai Kalimantan ni. Right. Kalau kau naik jalur sungai tu. So dia akan ada orang Indon ni, dia pergi memukat. Dan sungai tu kan di Tagal. So tak boleh, dia mungkin tak tahu ke atau dia sengaja, aku tak tahulah. So dia pergi memukat. Dia tangkap ikan. Dia pergi memukat hari pertama, dia dapat banyak. Dia bawa pergi pasar, dia jual. So dia seronok lah, banyak ikan kan. Jual. Dan hari kedua pun dia pergi juga tangkap ikan banyak juga, dia pergi jual. So dia rasa seronok. Hari ketiga dia pergi tangkap ikan, dia tak balik-balik, hilang. So dia tak balik, orang cari lah. Right. Orang cari mana si yang so dorang bawa ambil satu bomoh ni. So bomoh ni dia akan macam memanggil lah, dia panggil, dia baca-baca mantra macam tu kan dekat sungai tu. Dan tiba-tiba seekor buaya timbul terbalik tau, timbul mati, so tarik buaya tu ke darat, belah dia punya perut, mayat Indon tadi tu dalam perut buaya tu. Sungai tu dia memang banyak buaya ke, ataupun sungai tu memang tak ada buaya, tiba-tiba sebabkan kes tu timbul buaya tu?
sungai tak ada buaya, aku tak sure lah. Tapi sungai tu besar kan. 80, aku rasa 80 meter lah lebar dia. Lebar tengok. Lebar, memang lebar gila. So macam kau tak adalah macam aku selesai dengan sungai Kinabatangan ni. Sungai Kinabatangan tu macam sungai Amazon lah. Ini lebar. So kau kalau engkau nak cakap yang sungai tu tak ada buaya, bagi aku impossible lah. Sebab besar kot. Air dia pun keruh. So macam memang buaya tu aku rasa memang ada lah. Tapi macam orang cakap pun atas bot tu, cakap kalau nak cakap apa-apa, mulut jangan celupar atas bot. So orang dah bagi warning kan. So bila orang dah warning macam tu, kau automatik tahu lah macam ada buaya lah kot.